nak masuk dekat apa ni, you bagi tahu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Okay, assalamualaikum. Selamat sejahtera. Di sini kita akan belajar sambung kembali ubahan langsung iaitu 1.1. Okay, harap-harap hari ini kita boleh habiskanlah ubahan langsung ni. Okay, next. Okay, pembelajaran lepas. Last time kita dah belajar apa? Kita belajar apa itu ubahan langsung. Okay, itu maksud yang pertama. Yang kedua, kita belajar hubungan. Maknanya dua pemboleh ubah ni, Y berhubung langsung dengan X. Dua pemboleh ubah tu ialah X dan Y. So, kalau X bertambah, Y bertambah. Kalau X berkurang, Y berkurang. Sama saja dia punya ni. So, ini yang semalam, last week punya. Cikgu ada suruh buat 7.0. Betul? Jejari. So, kita ada pi sama dengan 22/7. Okay, kemudian apa yang diberikan ialah sekejap, saya nak pakai warna biru lah. Okay. So, ini adalah jejari dia. R 7 cm. Luas bulatan. So, nombor 1 ialah luas. Formula luas apa? Luas bulatan ialah pi J kuasa 2. So, pi 22/7 darab dengan 7 darab dengan 7. Aiman dapat berapa yang ni? Kira tak hari tu? Kira tak? Kira kot. Sekejap. Berapa? Saya takut tak ingat. Kata buat homework. Itu salin ke apa itu? So, nanti bila saya ajar nanti terus salin. Tak apa, yang ni tak apa. So, 22/7 times 7 times 7. Tulis saja guna calculator macam ni. Okay. Tekan sama dengan saya dapat 154. So, 154 cm kuasa 2. So, ini letak kat sini lah 154. Kemudian, kuasa 2 jejari. So, kuasa 2 jejari ialah 7 darab 7. So, 7 darab 7 sama dengan 49. So, ini ialah 49. Okay, kemudian kuasa 3 jejari ialah, tekan saja kalkulator, 7 kuasa 3. Macam mana nak tekan tu? Ada kat mana? Tekan 7, tekan shift. Yes, very good. Tekan X square. So, kita dapat 343. So, ini adalah 343. Okay, kemudian Y ni berapa? Y ni ikut yang ni kan, 154. Kalau kita bahagi dengan 49, berapa yang kita dapat? Okay, 154. Salah. 154 divide by 49. Saya dapat 3.1429 kat sini. Okay. So, ini 154 saya bahagi dengan 343. Ni berapa? 154 bahagi 343. So, saya dapat 0.449. Okay. 897 kan? 897 kan? So, ni. So, nanti 7 tu terlebih. Saya tulis 0.4489 kan? Kat sini 7. So, dia lebih. Kita tambah 1 kat sini. So, 1 tambah 9, 10 tambah 1 kat sini 9. So, kita letak 0.4490. Okey, cuba kita buat yang ni. Sama tak dia punya ni? Ini ialah patutnya 616 kita bahagi dengan 616 kita bahagi dengan 2744. Okay, so 616 bahagi dengan 2744. Dapat berapa? 0.2245. So, kat sini kita boleh cakap yang mana yang berubah secara langsung. So, kita target yang ni lah.
So kita target ni. So kita dapat 3.1429. Ini pun sama 3.428. So kalau kat sini tambah ni 3, ni pun 3. So 143. So adakah nanti boleh test sama ada ini berubah secara langsung ataupun tidak. So macam mana kalau kita nak tentukan, kita tulis macam mana? Y berubah secara langsung dengan X kuasa 3. Okay? X kuasa 2, sorry. Sebab dia sama. Okay? Alright, next. Ni dia latihan yang hari tu. Kita dah buat ke belum ni? Okay, macam mana kita nak tentukan sama ada berubah secara langsung atau tidak? Macam mana nak berubah? Okay. Mula yang pertama, dia tanya, adakah Y berubah? Berubah ni macam Sushi King tu kan? Berubah, varies dengan X. Okay. Atau Y berubah dengan X kuasa 3. So macam mana kita nak tahu? Okay, kita nak tahu, kita tukarkan dia. Y sama dengan KX. K ialah satu nilai. So K dia ialah Y over X. So dengan ini, kita kena tahu Y bahagi X sama ada sama atau tidak. So saya tak ada tempat ni. Saya letak kat sini. Okay. Terus tekan calculator. Sekejap Kita ambil eraser. Sekejap. Wait. Okay, saya tukar ni. Saya tukar pen. Okay. So, yang pertama, Y adakah dia berubah secara langsung dengan X? So, ini ialah Y kat mana? 2.5 kan? So, ni 2.5 bahagi 1. So, saya dapat 2.5. Okay, yang kedua ni. Apa kita nak bahagi apa? 5 bahagi 2. Dapat berapa? 2.5. Okay, Aiman. 7.5 bahagi 3 berapa? 7.5 bahagi 3. 2.5. Very good. Okay, 10 bahagi 4. 2.5. Okay, 12.5 bahagi 5. 12.5 bahagi 5. Hmm. Um, 2.5. Okay. Semua juga. So, kalau semua-semua ni, kan dia sama kan? So, maknanya K. Maknanya K sama dengan 2.5. Semua ni sama. So, bila semua sama, Y adalah berubah secara langsung. Ambil balik yang ni. Okay, maknanya Y berubah secara langsung dengan X. Ni je jawapan dia. Kalau sama dengan lain, ini dia berubah. Okay, kita guna ayat matematik je. Ni sama maknanya dengan yang ni. Faham tak? Kalau kita guna berubah, kita guna simbol yang tu. Okay, so sekarang ni Y adakah dia berubah secara langsung dengan X kuasa 3? So ini kita tukar dulu. Y sama dengan K X kuasa 3. Kita nak tahu ini nombor sama ke tak sama? So sekarang ni K sama dengan Y bahagi X kuasa 3. So dalam keadaan macam ni, kita kena kuasakan yang X. So kita letak kat sini dulu X kuasa 3. So X kuasa 3, 1 kuasa 3, 1. 2 kuasa 3, 8. Okay. Sebab dia nak cari nombor ni kan. So ini adalah 3 kuasa 3 ialah 27. 4 kuasa 3 ialah 4 darab 4, 16. 16 darab 4 ialah 64. Okay. And then 5 kuasa 3, 5 darab 5, 25. 25 darab 5, 125. Okay. Ini kena tengok dulu. So, selepas itu, kita buat. So, pergi kat sini lah. Add. Okay, di sini ialah Y
bahagi, sekejap, freezer. Okay. So dekat sini Y bahagi X kuasa 3. So maknanya okay, yang atas ni kita bergantung pada X lah. So X ni ada 1, 2, 3. Okay. So 2.5 bahagi 1 dapat 2.5. Okay, nombor 2. 2 kat sini ialah 8 kan? So means Y ialah 5. 5 bahagi 8 berapa? 5 bahagi 8 0.625. So ini adalah Y bahagi X kuasa 3. So sebenarnya ialah 5 bahagi 8. So ini tengok kat 3 ni mana Y? Y dia ialah 7.5. Betul? 75 kita nak bahagi dengan berapa? X kuasa 3 tau kat atas ni, bukannya bahagi dengan 3. So kita tengok dekat dia punya row kat sini, lajur. So bahagi dengan 20. Okay, berapa? So dapat berapa ni? 7.5 bahagi kosong. No. 7.5 bahagi 27. Okay, saya dapat 0.278. Okay, sama ke tak sama nombor ni? Tak sama. Tak sama, tak sama tak? Tak sama lah. Sorry. Okay. Alah, cikgu ni. Salah sikit, cikgu. Tak, masalahnya bila dia tak sama kan? So maknanya okay. Y tidak berubah. Okay. Secara langsung dengan X kuasa 3. Tapi dia berubah secara langsung dengan X. Maknanya nombor dia sama, dia berubah langsung. Kalau dia sekejap dia tak stabil lah. Sekejap itu, sekejap ini, sekejap besar, sekejap kecil, sekejap besar, sekejap kecil. So dia adalah tidak berubah secara langsung. Okay, faham? Okay, next. Tentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan X atau X kuasa 2. So, kita ada dua, macam dalam sains kan kita ada hipotesis. Apa akan jadi? Macam itulah lebih kurang. So, ini untuk yang pertama, adakah Y, sekejap, saya kena ke bawah sikit sebab nanti sekarang dia akan mengganggu. Ya, kita buat style lain. Okay, stylenya ialah kita tengok X. Okay, X kita dah dapat. So, buat siap-siap kat sini, tambahkan dia. Okay, saya tambahkan ini adalah bila kita nak buat macam ni, Y berubah dengan X. Y sama dengan KX. So, bila nak tukar kepada persamaan, mesti sama dengan K. So, K sama dengan ini darab kan? Okay, so pindah sini ialah bahagi. Y over X. Okay, so Y over X. So, next, dia tanya punca kuasa X. So, punca kuasa X dulu. Nanti nak menyenangkan kehidupan kita. Jadi kita buat table sebab kalau tak nanti dia huru-hara macam ni. Jadi sebelum huru-hara saya tak ada apa? Saya tak ada elemen pembaris kat sini. So ini ialah Y bahagi dengan punca kuasa X. Ikut saja. Okay, ikut daripada sini. So ni bila punca kuasa X dia ialah 2, 3. Ni boleh tekan kalkulator saja. Punca kuasa 25 ialah 5, 6, 7. Okay, ni. Okay, so sekarang kira yang ni. Kira yang ni Aiman dapat berapa? Berapa cikgu? Masa tu Ni. Ni. Yang saya tunjuk ni. Ni. Ni macam nak kira. Apa bahagi apa? 0.6 bagi 4. Very good. Berapa? Pandai. Okay, 0.6 bagi 4.
0.15. 15. Mana boleh 15. 15 untuk nombor besar. 0.15. 0.15. Okay, very good. So ni? Sorry lagi sekali. Tak apa. Ini? Ini senang. Saya boleh jawab 0.1. Ni next. 1.5 bahagi dengan 25. Kena tengok betul-betul. 0.06. Okay, very good. Next. 1.8 bahagi 36. 0.05. Okay. 0.05. Ya. Next. Dah, saya dah tulis ni. Tengok kat sini. 2.1 bahagi 49. 0.04. Lagi? Tu je? 28. 28. Okay, good. Okay, sama ke tak sama? Tak sama So, bila tak sama, untuk jawapan B, nombor 1, Y tidak berubah. Ni kena tulis sikit lah sebab dia tak ada simbol pangkah tu. Secara langsung dengan X. Full stop. Okay, next. Untuk yang ni, Y kat mana? 0.6 bahagi 2. So, dapat 0.3. Okey, 0.9 bahagi 3. Dapat 0.3. So, ini 1.5 bahagi 5. Dapat 0.3. So, ini 1.8 bahagi 6. Dapat 0.3. So, ini boleh 21 bahagi 7. Dapat 3. So, 0.3. So, kena bahagi hingga ke titisan terakhir. So, sebab apa kita nak make sure whether these numbers really berubah. Sebab kalau kita macam confident je sampai sini 1, 2, 3. Tiba-tiba kita jawab Y berubah secara langsung. Tiba-tiba salah. Sebab yang sebelah sini 0.1. So, bila dapat soalan macam ni, tolong berhati-hati. So, untuk jawapan nombor 2, dia ialah Y berubah secara langsung dengan punca kuasa X. Ambil semua yang ada. Okey, faham tak kat sini? Okey Next. Sebab nanti kita nak buat soalan lain. Okey, ini hari Jumaat lepas kita dah buat. Hari Jumaat. Tak tahulah you all faham ke tak faham. Okey, yang nombor B kita nak buat hari ni. So, diberi P. So, kalau dapat jawapan macam ni, soalan macam ni, salin balik apa yang diberi. So, P sama dengan 32, Q sama dengan 4. Okey, lepas tu, P berubah secara langsung. So, ini tukar Sushi King. So, ikut saja. P berubah secara langsung punca kuasa 2. So, punca kuasa jangan lupa simbol dia begini. So, punca kuasa Q. So, selepas itu kita mesti tukar because ini bukan sama dengan. Ini adalah P meningkat, Q meningkat. So, kita mesti tukar dia. Ikut saja. P sama dengan K punca kuasa Q. Itu saja. So, kalau dah macam ni, letaklah kurungan sebab dia darab. So, bila nak cari K, mestilah P bahagi punca kuasa Q. So, K, lepas tu apa dia? Yang ni kita letak balik. P sama dengan 32. Mana P? P kat sini. So, letak 32 di atas. Bahagi dengan, letak saja punca kuasa Q berapa? 4. Masuk dalam ni. Gantikan tempat dia. Okay, so susah tak ni? 4. Susah ke nak buat ni? Tekan saja kalkulator. Macam mana nak tekan kalkulator? Tekan 32, tekan ABC, lepas tu tekan square root, punca kuasa tu, tekan 4. Dapat berapa? Berapa dapat? Awak Susah kena juga saya tak faham. Ni. Awak ikut je ni. 32. Yang ni kan bahagi. Awak pakai ABC. Yang ni pakai ABC. ABC tu yang dekat bawah calculate tu. Okay. Lepas tu awak tekan punca kuasa 2 tu.
Dekat sebelah X square. Lepas tu letaklah 4. Lepas tu awak tekan sama dengan. Berapa? Dapat berapa? Berapa dapat? Ya, kejap. Apa salah saya fail to join meeting? Sekejap 16. Very good. Betul. Dah. Dapat jawapan. So, bila dah lepas dapat jawapan kat sini, ini bukan jawapan dia. Saya dah cakap, dia jawapan tapi tak dapat markah. Sebab soalan tanya, you kena cakap yang ni. P sama dengan apa? Ni yang penting. Ini yang kena fahamkan. So, maka jawapan dia ialah P sama dengan 16Q. Kenapa saya letak kat sebelah dia? Sebab saya ikut kat sini. P sama dengan K. Salah kan? Kan? Bagus. Salah. So, kita kena ada punca kuasa. Baru betul. Okey tak? Maknanya, bila buat jawapan matematik ni, you kena double check. Check balik. Okay dah. So, ini kena ada punca kuasa Q. Baru betul. Okay, next. Okay, ni pula gaji. Tukar warna lain lah. Boring warna purple ni. Warna hijau. Okay. Gaji RM yang diperolehi oleh seorang pekerja berubah secara langsung dengan jumlah masa bekerja. Okey, berubah secara langsung. Tak payah nak susah-susah tengok. Terus saja letak X berubah secara langsung dengan T. Lepas tu nak buat apa? Lepas yang ni saja, apa second step dia apa? Ikut je ni. X, lepas tu ini nak tukar. X. Apa nak tukar? Lepas berubah, saya tukar apa? Sama dengan. Sama dengan. Selepas sama dengan, saya letak apa? Huruf tu sama je. Apa saya letak kat sini? Huruf. Yelah, huruf apa? A, B, C, D, E, F, G. Sebelah ni apa? Apa saya suka letak kat sini? X sama dengan. Tengok balik. Apa yang saya letak? Apa saya letak? Saya letak huruf apa? Tengok dekat ni screen. Saya letak huruf apa? K. So, selepas ini letak K, T. Ni follow bawah. K kat sini. Sama dengan berapa? Sis? X. X apa? X? X 112. Nanti, belum. Ni. T ni pindah sini. Jadi apa? T pindah sini. Jadi apa? Ni apa? KT dekat-dekat ni apa? Operasi apa? Dekat-dekat. Operasi darab. Okay, good. Pindah sini dia jadi? Very good. Bahagi dengan T lah orang yang pindah sini. So, lepas buat ni, baru awak letak 112. Faham tak? Selagi tak lengkap, jangan letak nombor dia. So, T dia lah 14 jam. Okay, K dia berapa? Tekan je calculator. Kan senang. Berapa? 8. Very good. So, adakah ni dia punya jawapan? Tak. Jawapan dia berapa? Kita nak ikut mana?
Dia tanya apa? Persamaan. So, kalau Persamaan persamaan kena ada sama dengan. dengan So, apa yang nak sama dengannya? Ikut dekat sini. X sama dengan berapa? 8. 8. Lepas tu? X sama dengan 8. Sebelah dia apa? K. Tak. X sama dengan 8. 8 apa? Ni lah dia. Ni. Atas ni. Ha, ni. Nampak tak ni? Alamak. X sama dengan berapa? T. 8T. Okay, dia mesti ikut apa yang awak tulis atas tu. Okay, maknanya orang ni X sama dengan X. K sama dengan 8. Ambil nombor. Dia mesti letak nombor. Sebelah ni ialah T. Okay, faham? Senang tak? Memerlukan ni. Dia masuk balik. Okay, K ni berapa? K ni ialah 8. Masuk dalam balik. Dia ganti. Itulah nama ganti. Oh. Okay. Okay, mari kita tengok. Ni baru nak pergi objektif. Yang tadi tu yang hari tu punya. So, objektif hari ni senang saja. Dia tambah sikit. Kalau sebelum ni awak letak Y berubah secara langsung dengan X. So, kali ni kita nak buat Y berubah X dan A. So, maknanya dia nak lebih 3 atau lebih. So, and then kita buat menyelesaikan masalah. Okay, next. Right. Ni senang saja. Saya tukar yang lain. Saya nak warna. Sekejap. Warna biru. Okay. Tuliskan hubungan menggunakan simbol berubah. Dan maksudnya darab. Ataupun dekat-dekat you tak payah tulis lah sebab dia memang berkahwin. Katakan kan. So, senang saja. Ikut je. Ikut je di sini bawah ni. S berubah secara langsung dengan T dan U. Itu saja jawapan dia. V, Macam tu je go. itu je. Okay, V faham. berubah secara langsung dengan W square dan X. X. Okay, cuba C ni. A berubah Hmm. dengan Kuasa B. 3B. So, apa jadi pada B? Kuasa 3B. Kuasa 3B macam mana? B, lepas tu atas tu ada 3. B kuasa 3. Okay, good. Kuasa 2C. C kuasa 2. C kuasa 2. Je lah jawapan dia. Senang tak? So Ya. ni luas. Okay, luas L berubah secara langsung dengan jejari dan tinggi. Itu saja. Dah. So bila dia dekat means dia darab. Next. Kalau tak nanti tak habis kan. Tak sempat habis. Okay. So ini saya nak buat. Sekejap. Saya check dulu. Okay. Okay. So saya buat A dululah. Okay. So untuk A. Sama je teknik dia macam tadi. Kita mula-mula kita letak berubah. Secara langsung Q kuasa 3 dan R kuasa punca kuasa 3. Yang ni punca kuasa Okay. So mula-mula P berubah secara langsung Q kuasa 3, R kuasa 1/3. Dah. Lepas tu, bila kita nak tukar, P kita mesti tukar. Yang ni sama je. Kita mesti tukar dia jadi sama dengan. So, bila berubah nak jadi sama dengan kena ada huruf apa? Huruf apa tadi tu yang yang awak dah jawab tadi tu? Bila sama dengan mesti ada huruf apa? K. Very good. So, K sama dengan kat sini. K sama dengan kat sini. Ikut orang ni, P kat atas bahagi dengan Q kuasa 3, R kuasa 1/3. Tak payah risau yang ni. Awak jangan risau. Awak risau macam nak tekan kalkulator je. Faham tak?
So P berapa? Baru kita tengok. Baru kita tengok atas ni. P ialah 518. So 5.184. Tukarkan semuanya ikut orang dia. So Q ni kuasa 3. Q berapa? 1.2. So 1.2 kuasa 3. So nanti kita darab dengan R ialah 216. 216. Yes. Okay, very good. So 216 ini sebenarnya ialah punca kuasa 3. Ada tak kat kalkulator tu punca kuasa 3? Ada kan? Kena tekan shift kan? Ada. Okay, so macam mana kita nak tekan kalkulator? So K sama dengan ini ialah 5.184. Okay, kita buat ni dulu. So 1.2 kuasa 3 berapa? Ya. 1.2 shift X kuasa 2. So saya dapat 1.728. Dapat tak? Dapat. Okay, so kita letak kurungan kat sini. Okay, so lepas tu kita clear kalkulator kita. Shift punca kuasa 2. Atas ni shift punca kuasa 2 kat sini. And then 216. So you dapat berapa? 6. Okay. So bila dapat macam ni, boleh tak pakai kalkulator? Boleh. So kita letak 5.184 ABC. Okay, sebab dia ada 2 ni kan. So tolong letak kurungan 1.728 darab 6. Tutup kurungan. Okay, ni kena buat kurung. Sebab takut tiba-tiba darab ni pergi ke sebelah sini. So saya dapat 0.5. Okay, mesti dapat 0.5. Kalau tak dapat, kalau awak takut, kita buat cara lain. Kita tengok dapat tak? Sekejap, wait. So, okay, ni 5.184. Saya bagi dulu siap-siap. 6 darab 1.728. Ni ialah 10.368. So, K sama dengan 5.184 bahagi dengan 10.368. Okay, saya dapat 0.5. Okay, so kalau confused, buat macam ni. So, adakah ini jawapan dia? Tak. Kenapa bukan? Mesti bergantung kepada ini. Masukkan balik. K kat mana? K kat sini. Okay, so ikut saja. P sama dengan 0.5. Q kuasa 3. R kuasa 1/3. Itulah dia. Mesti ada number. Okay, next. Soalan B. Okay, mula-mula baca soalan. Underline yang ni. Langsung means ke atas. Buat Sushi King. P Sushi King. Q R kuasa 2. S ialah S kuasa 2. Letak dia dekat-dekat. Kemudian P sama dengan K Q R S kuasa 2. K sama dengan P bahagi Q R S kuasa 2. Bila dah sampai sini, cari balik P dia nilai apa. Baru kita letak. So kita bahagi macam ni. Kejap, kita buat dulu. Q ialah 1/5. R ialah darab. R ialah 3/2. S ialah 1/3 kuasa 2. Ni bermasalah ni. Macam mana kita nak buat pakai calculator? So, senang saja. K kat sini, awak tukar kat sini. 1/3 bahagi dengan, okey. So, bahagi dengan, ini boleh kira dulu. Ni kan bahagi kan? Ni kan bahagi. Okey, letak kat sini. So, awak kira dulu. 1/5. 1 ABC 5 darab dengan 3 ABC 2 darab dengan, okey. So, ini macam mana nak buat? Mesti ada kurungan. Sebab dia ialah pecahan. 1 ABC 3 tutup kurungan kuasa 2. Yang belakang ni penting. Cara-cara tekan calculator.
Okey, so selepas itu sama dengan saya dapat 1/30. Awak dapat tak? Ya, juga. Okey, mesti try. Okey, awak buat dulu. Kalau tak buat, tunjuk saya macam mana. So ini, lepas tu tekan je calculator. 1/3 bahagi 1/30. Saya dapat jawapan 10. Letaklah kat sini 10. So adakah ini jawapan dia? Tak. So jawapan dia ialah P sama dengan 10 QRS kuasa Kuasa 2. 2. Senang tak? Dia nampak macam susah tapi yang penting jangan lupa you mesti tukar sama dengan K. Nombor 1. Lepas tu bila dah letak jangan takut. Letak ini dulu. Kemudian check P apa, Q apa, R apa, S apa. Ganti je kat sini. So bila dah ganti, jangan takut nak guna calculator tapi kita mesti tahu macam mana nak tekan. Okey, faham ya? Faham. Okay, nanti saya bagi nota ni. Okay, so nombor 3. Apa yang kita kena buat? Bukan colour lah. Awak nak colour apa? Ikut cikgu lah. Saya guna colour purple. Okay, colour purple A kat sini. Apa mula kita nak buat? Gariskan dulu. Lepas tu, letak Sushi King. Sushi King. Lepas tu, ini punca kuasa X, ini ialah Z. So, sama je. Y berubah secara langsung punca kuasa X dan Z. Lepas tu, kita nak buat apa? Y. Y sama dengan K. Letak nombor kat atas tu. Belum lagi. Jangan letak nombor dulu. Belum. Belum. Ikut ni dulu. Punca kuasa X dan Z. Punca kuasa X dan Z. Ya. Kalau awak dah letak ni, nanti awak confuse. Percayalah cakap saya. Okay, lepas tu, saya nak tambah lah. Lepas awak dah buat ni, tolong letak ni. Maknanya kita target. Target lepas ni mesti nak guna dia. Letak macam ni. Dalam kertas soalan. Kalau dia tanyalah. Sebab tu penting. Okay, kemudian kita sambung balik kira. So Y, baru kita tengok Y 6. Masuk 6 kat sini. Sama dengan K. Ya ke? Tak apalah. Bolehlah. So punca kuasa 0.64. So bila dia dekat, dia ialah darab. Z ialah 5. So kita tahu. Ini boleh buatlah ni darab dulu. Punca kuasa 0.64 darab 5. Saya dapat 4 kat sini, 6 kat sini. So K sama dengan 6 bahagi 4. Disebabkan oleh ini, kita boleh kecilkan dia. Tekan 6 ABC 4. Saya dapat shift DC. Shift DC saya dapat 3/2. Buat macam ni je. Sebab apa? Dia cantik sikit lah. Kalau tak nanti dia jadi 1.5. 1.5 pun boleh. Kalau tak nak tu pun 1.5. Okay. So maka Y 1.5 punca kuasa X, Z. Inilah jawapan dia sebab dia nak ungkapkan Y dalam sebutan. Dalam sebutan ni maknanya Y sama dengan berapa, X berapa, Z. Inilah dia. Okay, next. B pula. Y berubah secara langsung X dan kuasa 2Z. Bukan punca kuasa. Kuasa 2Z ialah Z kuasa 2. Kemudian Y sama dengan K, X, Z kuasa 2. Kemudian kita nak K saja kat sini. Y bahagi X, Z kuasa 2. Dia lain macam ni kan. Ini saya dah isikan siap-siap kan. Awak kan suka masukkan siap-siap. Okay. Sama dengan Y. Y siapa? Y berapa? 0.6. Oi. Sekejap. Y berapa? 1/5. Y berapa? 1/5 cikgu. Y berapa? Tengok soalan. Y berapa? Y 6.
Tahu pun. X. X 0.64. Darab. Z kuasa 2. 5 5. kuasa 2. Very good. So kira. Macam mana awak kira? Dapat berapa? Kita lumba. Awak dapat berapa, saya dapat berapa? Okay, dapat berapa? 0.375. Betul. Saya dapat ni. Okay, awak cuba tekan ABC tu balik. Saya suka ni. 38. 3.8 Ah, 3.8 oh. 38 ni lagi handsome. Okay, apa jawapan dia? Maka jawapan dia apa? Maka, therefore, maka berapa? Okay. Jawapan dia berapa? Dia nak apa? Dia nak Y sama dengan apa ni? Ni. So, apa jawapan dia? 0.378. 0.375. Fui. Salah. Apa Salah. jawapan dia? Apa jawapan dia? Mana tadi? Awak tak payah mana tadi. Awak tengok je dekat skrin ni. Jawapan dia ada di skrin. Kat ni jawapan dia. Jawapan dia kat sini sebenarnya. Ni. Aduh. Itulah. Saya saja je. Okay, apa jawapan dia? Y. Y sama dengan K ni berapa? Mana tadi? 6. Mana ada 6? K ni berapa? Cik bagi jawapan je. K dia berapa? Depan ni dekat skrin ni. K dia berapa? K dia berapa? Itu X. Mana ada X? K dia berapa? K dia ni. Ni. Yang saya bulatkan ni. Berapa yang saya bulatkan? Nampak tak? Mana tiga tak nampak. Tak nampak tak nampak saya jadi kecil sangat. Tak. Pointer. Sekejap. Laser pointer kat sini. K dia kat mana? Sini K dia. Ni. Nampak? Awak masukkan ni. K dia kat mana? K dia kat sini. Faham? So, Faham. K ni berapa? Dia mesti letak nombor. Okay, macam contoh kat sini. K dia berapa? K dia ialah 1.5 ataupun 3/2. Masukkan saja dekat sebelah dia. Lepas tu yang lain-lain semua ikut. So, ini masukkan 3/8. Yang lain-lain semua ikut. Sebab itulah sama dengan ini sangat penting. Fahamkan soalan. Sekejap pen. So, Y sama dengan 3/8 X Z kuasa 2. Itu je. Okay dah. Sekarang pukul berapa dah? 9.20. Okay. Lagi saya ada kelas. Alright. Okay, harga bagi sebatang rod besi. So, tadi dah warna purple. Kita tukar warna brown. Tak red. Okay, harga bagi sebatang rod besi X berubah secara langsung. Sushi King. Panjang P dan kuasa 2 jejari J. Kuasa 2 jejari ialah J kuasa 2. So, mula-mula ambil X berubah secara langsung dengan P dan J kuasa 2. PJ kuasa 2. Okey, lepas tu ini tak payah dulu. Stop dulu. Kita tengok dulu. Dia kata dia nak persamaan. So, mesti ada sama dengan. So, kat mana sama dengan dia? X sama dengan KPJ kuasa 2. So, disebabkan ini penting, apa yang awak kena buat sebelum lupa, takut lupa, kita squarekan dia dulu. Kita petakkan dia dulu. So, selepas itu, X dia berapa?
X dia berapa? Dia berapa? X berapa? Sekejap je. Baca soalan. X yang mana? Okay, panjang ni berapa? Panjang ialah P. Okay, panjang ialah P. J ialah jari. So mana X dia? Harga lah kan? Harga ni Harga X. Yes. RM27. RM27 sama dengan K, kita nak cari berapa nilai dia, berapa nombor dia. P ialah 150 and then J ialah 3/2. So kemudian K ni kita darabkan dia berapa? Darab dengan, so saya dapat 1350. So ini salin balik 27 kat sini. K sama dengan orang dia yang ada ni memang 27. 27 bahagi 1350. So berapa K dia? Kira K dia berapa? 27. Okey. Ya. 135. Dapat berapa? 1/50. Very good. 0.02. Tak kisah. 1/50 lah kita pakai. Okay, good. So selepas itu apa jawapan dia kat sini? Maka therefore apa jawapan dia, Aiman? Persamaan dia. Apa mana persamaan dia? Persamaan dia dekat X sama dengan KPJ 02. So K berapa? K 1.50. 1 point. 1/50. Then? Alah, saya cakap ni. Then? 1/50? Lepas tu K. Ikut. Lepas tu apa? Darab. Saya darab. Terus dekat-dekat je. Darab tu kalau tulis macam buat kerja tak habis. So 3 darab A jadi 3A. So 3A tu kena telah dipermudahkan. So ni berapa sebelah dia ni? P J kuasa 2. Ikut je dia ni Okay. Okay, next. Oh, yang contoh dia macam ni lah. X. Sama dengan K tu tulis dia jawapan. Lepas tu PJ kuasa 2. Okay, good. Ini ingat nanti saya share dekat Telegram. Ini buat sebagai homework minggu depan. Next. Esok kita ada kelas lagi kan? Esok saya tanya. Sebelum kita pergi ke Ubah Songsang. Esok kita dah nak masuk tajuk baru. Okay? Ni pun homework. Buat dulu. Ya. Tak apa, nanti saya bagi. Saya bagi dekat Telegram. Don't worry. Okay, kesimpulannya. Mula-mula berubah langsung guna simbol Sushi King. Simbol berubah. Lepas tu tukar kepada pemalar. Pemalar ni ialah nilai ataupun nombor. Tukar kepada nilai atau nombor iaitu K. Kemudian tukar kepada persamaan. Okay. Cari nilai K. Okay. Selepas cari nilai K, masukkan ataupun ganti balik nombor. Masukkan atau ganti kembali K dalam persamaan. Okay. So ni nanti saya akan bagi dalam bentuk PDF, awak boleh tengok dan buat esok saya tanya. Okay. Alright, terima kasih.